Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita di dalam program E-Belajar Sains Tingkatan 3. Bersama anda hari ini adalah saya, Cikgu Erbuati binti Jalani daripada Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah yang akan menerangkan tentang bab 3 iaitu pengangkutan dalam standard kandungan 3.3 darah manusia. Pada akhir pembelajaran, cikgu mengharapkan supaya murid-murid boleh pertama, mencerahkinkan komponen dan kandungan darah manusia, kedua, mengenal pasti kumpulan darah serta kesan menerima darah yang tidak sepadan, dan yang ketiga, berkomunikasi mengenai kepentingan menderma darah dalam konteks kehidupan harian. Baiklah, kita pergi dahulu kepada subtopik kita iaitu tentang darah manusia. Okey, komponen dan kandungan dalam darah manusia. Baiklah, sebelum itu kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan darah. Okey, ataupun definisi darah. Okey, darah merupakan sejenis campuran kerana darah dapat diasingkan kepada dua komponen iaitu cecair kuning yang terapung di atas cecair merah. Okey, baiklah, murid-murid boleh tengok pada rajah yang cikgu sertakan tersebut. Okey, so dalam rajah tu kita boleh nampak adanya cecair yang berwarna kuning di bahagian atas, manakala di bahagian bawah terdapatnya cecair berwarna merah. Jadi kita akan tengok apakah dia cecair kuning dan apakah pula cecair merah. Okay, baiklah, untuk memisahkan komponen-komponen darah, kita boleh gunakan kaedah emparan. Okay, iaitu merupakan kaedah yang digunakan untuk mengasingkan cecair berdasarkan ketumpatannya dengan menggunakan mesin pengempar. Oleh sebab itu, selepas kita membuat proses pengemparan ini, kita dapati darah tersebut dapat diasingkan kepada dua komponen yang utama kerana komponen-komponen itu mengikut ketumpatan masing-masing. Alright, komponen-komponen darah. Okey, apa dia komponen-komponen darah? Okey, pertama kita ada komponen cecair. Okey, komponen cecair diikuti dengan komponen sel. Right? Okey, apakah yang terkandung dalam komponen cecair? Ya, komponen cecair terdiri daripada 55% plasma, manakala komponen sel terdiri daripada 1% sel darah putih dan platelet dan 44% sel darah merah. Okay, kalau kita tengok daripada peratusan komponen-komponen yang ada dalam darah ini, okay, kita dapati plasma merupakan ataupun mempunyai peratusan yang paling tinggi. Okay, sekarang kita tengok pula apakah yang dimaksudkan dengan plasma serta fungsinya. Okay, plasma merupakan cecair kuning di dalam darah manusia. Okay, terdiri daripada 90% air dan 10% adalah bahan terlarut seperti hormon, enzim, gas, okay, iaitu karbon dioksida, bahan gumur seperti urea, nutrien. Okay, dan fungsi bagi plasma ini adalah untuk mengangkut nutrien ke tisu dan menyingkirkan bahan buangan dari tisu. Itu adalah secara umumnya lah. Okey. Okey, baiklah, komponen seterusnya adalah sel darah merah. Okey, berbentuk dui cekung, mengandungi pigmen merah yang dikenali sebagai hemoglobin dan fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen dalam bentuk oksihemoglobin dari peparu ke seluruh badan. Okey, so itu adalah gambar rajah yang menunjukkan sel darah merah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan dui cekung? Okey, dui cekung ni bermaksud di tengah-tengah sel tersebut agak nipis berbanding di tepi bahagian sel tersebut yang agak tebal. Alright. Okey, yang memberikan warna kepada sel darah merah ni adalah hemoglobin ataupun pigmen yang berwarna merah. Hemoglobin ini
akan berpadu ataupun bergabung dengan oksigen. That's why kita tengok fungsi sel darah merah ni adalah untuk mengangkut oksigen dalam bentuk oksihemoglobin. Yang mana diangkut dari paru-paru ke seluruh badan. Seterusnya kita ada sel darah putih. Itu adalah gambar rajah sel darah putih. Kalau kita perhatikan selnya agak besar berbanding sel darah merah. Berbentuk tidak tetap, tidak berwarna, mempunyai nukleus dan bersaiz lebih besar dari sel darah merah. Tadi kalau ni sebenarnya pada sel darah merah tadi tak ada nukleus. Tapi dalam sel darah putih ni kita ada nukleus. Dan fungsi sel darah putih adalah untuk membantu mempertahankan badan daripada jangkitan penyakit. Dan yang terakhir kita ada platelet. Platelet juga merupakan komponen sel yang terdapat di dalam darah. Itu adalah gambar rajahnya. Merupakan serpihan sel yang dihasilkan oleh sel yang besar di dalam som-som tulang. Tidak mempunyai nukleus dan berbentuk tidak tetap. Berfungsi dalam membantu proses pembekuan darah. Untuk bahagian ini cikgu harap pelajar-pelajar boleh mengingati fungsi bagi setiap komponen-komponen yang ada di dalam darah. Sekarang kita pergi pula kepada kumpulan darah manusia. Tahu tak pelajar yang kita berapa kumpulan darah manusia sebenarnya? So kita akan pelajari. Alright, darah manusia boleh dikelaskan kepada 4 kumpulan darah, iaitu kumpulan darah A, kumpulan darah B, kumpulan darah AB dan juga kumpulan darah O, di mana setiap individu hanya tergolong dalam satu kumpulan sahaja yang diwarisi daripada ibu bapa. So setiap manusia hanya boleh mempunyai satu kumpulan darah, dan kumpulan darah ini pula dia akan kekal daripada semenjak kita dilahirkan sehingga kita mati. Dia tidak boleh berubah. Kerana kita mewarisi kumpulan darah ini daripada ibu bapa. Apa yang ada pada darah kita? Apa yang ada pada darah kita yang boleh penentuan kumpulan darah ini dibuat? Pertama sekali, antigen. Antigen dalam sel darah merah. Jenis antigen yang wujud dalam sel darah merah ialah antigen A atau antigen B. Walaupun kita ada kumpulan darah O ataupun darah AB, tetapi jenis antigen yang ada pada sel darah merah adalah antigen A atau antigen B. Tapi apakah antigen ini? Antigen ialah sejenis protein yang terdapat pada permukaan sel darah merah yang berfungsi dalam menentukan kumpulan darah manusia. Berikut cikgu tunjukkan rajah 3.13 pengelasan kumpulan darah manusia yang mana pelajar boleh rujuk di dalam buku teks masing-masing. Kumpulan darah A. Perhatikan pada sel darah merah pada kumpulan A, pada permukaannya terdapat antigen A. So individu daripada kumpulan darah A mempunyai hanya antigen A. Sekarang kita pergi pula kepada kumpulan darah B. So individu daripada kumpulan darah B mempunyai hanya antigen B. Boleh nampak kan? Kat permukaan itu ada antigen B. Manakala kumpulan darah AB, ini agak unik. Individu daripada kumpulan darah AB mempunyai antigen A dan antigen B. So kita nampaklah pada permukaan itu ada kedua-dua jenis antigen. Tetapi pada kumpulan darah O, individu daripada kumpulan darah O tidak mempunyai sebarang antigen A atau antigen B. Ini pun samalah unik. Dia tak ada apa-apa antigen pada permukaan sel darahnya. Tapi kalau kumpulan darah AB itu dua-dua antigen ada.
Okay, now kita tengok pula kepada antibody dalam plasma darah. Okay, tadi kita ada antigen pada permukaan sel darah merah. Sekarang kita tengok pula kepada antibody. Okay, antibody yang wujud dalam plasma darah. Okey, seterusnya jadual 3.3 menunjukkan jenis darah, antigen dan juga antibody. Okey, jenis darah A, jenis antigen adalah A yang terdapat pada permukaan sel darah merah, manakala jenis antibody yang terdapat dalam plasma darah adalah anti-B. Okey, B jenis darah B, jenis antigen adalah B, jenis antibody adalah A. Manakala jenis darah AB, jenis antigen yang dipunyai ataupun yang terdapat pada sel pada permukaan sel darah merah, kita ada antigen A dan antigen B. Manakala dalam darah AB ni tiada apa-apa antibody. Dan akhir sekali kumpulan darah O ataupun jenis darah O, jenis antigen dia tiada, okay, tak ada antigen A atau antigen B, tetapi adanya antibody A dan juga antibody B. Okay, kenapa kita kena tahu kedua-dua jenis bahan ini, iaitu antigen dan juga antibody? Right? Kerana maklumat daripada antigen dan antibody inilah yang akan menentukan kumpulan darah kita dan dia juga memainkan peranan yang penting semasa berlakunya pemindahan darah. Okay, ini juga adalah jadual yang sama, cuma di dalam bentuk gambar rajah. Okay, kalau kita perhatikan kumpulan A, jenis sel darah merah, okay, kita tengok dia ada antigen A, antibody yang hadir adalah anti-B. Kumpulan darah B ada anti-A sebagai antibodinya, tetapi antigen B untuk sebagai antigen ni lah. Okay, kumpulan AB kita ada dua-dua jenis antigen tetapi tiada antibody, manakala kumpulan darah O tiada sebarang antigen tetapi ada kedua-dua jenis antibody. Alright, apakah kepentingan penentuan kumpulan darah manusia? Okay, penentuan kumpulan darah adalah sangat penting terutama untuk tujuan pemindahan darah. Okay, cikgu rasa pelajar pernah dengar dan tahu serba sedikit tentang pemindahan darah, kan? Alright, bila masa pemindahan darah ini berlaku? Okay. Biasanya pemindahan darah ini berlaku sekiranya berlaku kemalangan, okay, pembedahan yang mana darah berkurang pada seseorang individu. Alright, syarat untuk pemindahan darah, okay, syarat dia mudah saja. Pemindahan darah perlulah serasi di antara penderma dengan penerima. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan serasi di sini? Okay, that's why lah tadi cikgu dah terangkan tentang antibody dan juga antigen. Okay, antigen terdapat pada permukaan sel darah merah, manakala antibody terdapat dalam plasma darah. Okay, baiklah, berikut merupakan jadual padanan kumpulan darah penderma dan juga darah penerima. Alright, so kita lihat satu persatu. Bagi kumpulan darah penderma dari kumpulan A, okay, kumpulan darah A penderma hanya boleh menderma darah kepada kumpulan darah A dan juga kumpulan darah AB penerima. Okay, kenapa A dan AB saja? Kenapa tidak B? Okay, kerana kumpulan darah A pada penderma mempunyai antigen yang sama, okay, yang ada pada kumpulan darah penerima. Okay, right. So kalau kita tengok untuk kumpulan darah O juga, okay, A tak boleh menderma darah kepada O kerana pada O tidak ada sebarang antigen. Okay. Untuk kumpulan penderma dari kumpulan B, okay, kumpulan B hanya boleh menderma darah kepada kumpulan B dan AB sahaja kerana kedua-dua kumpulan darah kumpulan darah penerima ini mempunyai antigen B. Okay, tetapi kumpulan darah B tak boleh menerima kepada A kerana A tak ada antigen B. Right, sama juga dengan O kerana O tidak ada sebarang antigen. Okay, berikut kita tengok pula kepada kumpulan darah AB. Okay, untuk kumpulan darah AB, alright, disebabkan darah AB mempunyai kedua-dua antigen, maka dia hanya boleh menderma kepada kumpulan darah AB sahaja. Sebab kalau dia nak bagi pada A, dia tak ada antigen B.
Kalau dia nak bagi pada antigen B pula, B tak ada antigen A. So yang sesuai hanyalah pada kumpulan penerima iaitu kumpulan darah AB saja. Tapi pada O juga kumpulan AB tidak boleh menerima darah. Akhir sekali kita tengok kepada kumpulan darah penerima O. Okay, kumpulan darah penerima O ni dia tidak mempunyai sebarang apa kita kata, dia tidak mempunyai sebarang antigen. Right, so dia boleh menerima kepada kumpulan darah A, kumpulan darah B dan juga kumpulan darah AB. Okay. Walaupun dia tidak ada antigen, tetapi dia ada antibody, anti-A dan anti-B. Okay, jadi dia boleh pergi pada mana-mana kumpulan. Okay, tetapi tidak boleh, dia boleh pergi kepada mana-mana kumpulan. Okay, disebabkan kehadiran antibody tadi. Alright. So apa jadi kalau kita menerima pada kumpulan darah yang salah? Okay, katakan A menerima pada B. So dia akan mengalami proses yang dikenali sebagai aglutinasi. Okay, aglutinasi merupakan suatu proses yang berlaku pada sel darah merah apabila darah yang tidak serasi dipindahkan. So apa kesannya? Sel darah merah penderma akan bergumpal bersama-sama dan menyebabkan salur darah penerima akan tersumpat. Okay, selain daripada tersumpat, akhirnya nanti penderma akan mengalami kita kata proses ataupun dia akan matilah kerana oksigen yang sepatutnya diangkut oleh sel darah merah tidak dapat dialirkan ataupun diangkut ke seluruh badan kerana sel darah merah tersebut terlalu bergumpal antara satu sama lain. Jadi kesimpulannya, kumpulan darah AB dikenali sebagai penerima universal kerana AB tadi kalau kita perhatikan daripada jadual tadi boleh menerima daripada semua jenis kumpulan darah. Okay, tetapi kumpulan darah O dikenali sebagai penderma universal kerana kumpulan darah O boleh menderma kepada semua jenis kumpulan darah. Alright, so cikgu harap awak dah faham tentang kumpulan darah ini, yang mana kumpulan darah terdiri daripada 4, kumpulan darah A, kumpulan darah B, kumpulan darah AB dan juga kumpulan darah O. Okey. Sekarang kita pergi pula kepada kepentingan menderma darah. Murid-murid pernah derma darah ke? Cikgu rasa semua orang tak layak lagi untuk derma darah kerana untuk menderma darah ni dia ada syarat-syaratnya. Dan kita tengok dulu apakah kepentingan untuk menderma darah. Kenapa penting untuk menderma? Okey, yang pertama sekali of course untuk menyelamatkan nyawa. Right? Sebab kita tahu kalau tak ada darah ni, so oksigen tidak dapat diangkut di dalam badan kita. Kemudian darah diperlukan untuk pembedahan mangsa dan juga mangsa yang mengalami kemalangan. Darah diperlukan untuk pembedahan mangsa kemalangan, dan ketiga merawat pesakit leukemia, hemofilia dan lain-lain lagi. So di antara kepentingan pendermaan darah. Syarat-syarat menderma darah. Pertama sekali adalah sihat tubuh badan. Okay, biasanya sebelum kita nak menderma darah, kita akan kita akan di screen ataupun melalui proses temuduga lah. Dia bukan macam temuduga kerja tu, tapi dia nak tahulah tentang diri kita. So pertama sekali adalah sihat tubuh badan, kedua berumur di antara 18 hingga 60 tahun. Itu sebab cikgu cakap tadi awak tak boleh ataupun pelajar-pelajar tak layak lagi untuk menerima darah kerana belum mencapai umur yang sepatutnya. Okay, 18 hingga 60. Right? Dan berat badan sekurang-kurangnya 45 kg ke atas. Kalau berat 44.9 pun tak boleh. Dia mesti 45 sekurang-kurangnya. Dan tiada masalah kesihatan, maksudnya tak ada penyakit jantung, tak ada penyakit kencing manis dan sebagainya.
Right. So sebagai kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini, right, cikgu tunjukkan melalui carta berikut, okay, komponen dan kandungan darah manusia. Okay, terdiri daripada dua kumpulan utama iaitu kumpulan cecair iaitu 55% terdiri daripada plasma, dan komponen sel terdiri daripada 45% sel darah merah, platelet dan juga sel darah putih. Okay. Untuk plasma tadi, mengandungi bahan-bahan terlarut, dan juga air. Kalau kita tengok tadi, peratusan air itu lebih kurang 90%, manakala bahan terlarut 10%, dan terdiri daripada nutrien, karbon dioksida, enzim, hormon dan juga bahan kulit. Right? Sekarang kita pergi pula kepada soalan. Right? Okay. Ini sebagai mengukuhkan lagi apa yang telah murid-murid faham. Okay, soalan pertama, nyatakan dua komponen utama darah manusia. Alright, so apakah dua komponen utama darah manusia? Yes, komponen cecair dan juga komponen sel. Okay, soalan seterusnya, namakan kaedah yang digunakan untuk mengasingkan komponen darah. Okay, jawapannya adalah kaedah emparan, dengan menggunakan mesin pengempar. Dan soalan seterusnya, rajah satu menunjukkan sebuah beg darah berisi darah seorang penderma yang telah diuji. Beg darah tersebut mengandungi beberapa bahan kimia seperti natrium citrate. Okey, soalannya, apakah fungsi natrium citrate? Okay, biasa kalau kita derma darah, dia akan letakkan bahan kimia, dia akan campurkan darah itu dengan bahan kimia tersebut lah. Alright, so sekarang soalannya, apakah fungsi natrium citrate ini? Tahu tak jawapannya apa? Alright, so menghalang pembekuan darah. Sebagaimana kita tahu, pada darah adanya platelet. Alright, so bila kita derma darah, untuk mengelakkan darah kita ini beku dengan lebih cepat, so kita terpaksa masukkan natrium citrate ini. Okay, ini iaitu semasa proses pendermaan darah. Alright, itu saja pelajaran kita tentang dalam program e-belajar pada kali ini. Okay. Harapan cikgu agar pelajar-pelajar semua boleh faham tentang darah manusia. Alright, dan boleh membuat latihan yang ada di dalam tugas, iaitu latihan praktis formatif 3.3. Alright, sebagainya telah pun cikgu bincangkan dalam slide kita pada hari ini. Alright, itu sekian saja. Terima kasih.